Queen akan boleh makan pawn D5 dan kita dapat tengok Queen tu membuat check dan hitam akan kehilangan rook dekat A8. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Hari ini saya ada satu game cantik yang dimainkan oleh seorang GM top pada masa kini, iaitu GM Wesley So. Semasa beliau baru sahaja berumur 13 tahun. 13 tahun guys, baru tingkatan 1 Form 1, baru pindah daripada sekolah rendah masuk sekolah menengah, tak sempat kenal lagi kawan-kawan satu batch, dah main game yang cantik macam ni. Baik, game cantik yang dimainkan oleh Wesley So masa dia berumur 13 tahun ni, dimainkan menentang seorang GM dewasa pada masa tersebut yang bernama GM Michael Prusikin. Michael ni merupakan seorang GM daripada Jerman, dan pada masa tersebut dia mempunyai rating yang jauh lagi tinggi lah kalau nak dibandingkan dengan Wesley So. Wesley masa tu rating dia dalam lebih kurang 2400, tapi Michael Prusikin ni dia punya rating 2500, sangat-sangat jauh beza. Tapi dalam game ni Wesley So telah mainkan satu game yang saya rasa cantik dan kita nak tengok game ni. Ini diambil daripada satu kejohanan yang dimainkan di Jerman pada tahun 2006. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Wesley So menentang hitam yang dimainkan oleh GM Michael Prusikin. Jom kita tengok game ni. Wesley So memulakan dengan E4, dibalas dengan E6, D4 dan kat sini kita ada D5. Michael memainkan opening French defense. Seterusnya, Knight C3, Knight F6. Ini merupakan variasi klasikal Bishop G5 kat sini membuat pin ke arah Knight di F6. Kita ada Bishop E7 menutup pin tersebut. Dan seterusnya E5 menyerang Knight. Knight melarikan diri, Knight F pergi ke D7 dan kita ada pertukaran Bishop kat sini. Dengan Bishop makan Bishop E7, Queen makan Bishop E7 dan seterusnya F4. A6 dimainkan, Knight ke F3, B6, Queen D2 dan seterusnya C5. Kali ini Wesley memainkan Knight pergi ke D1, membuka ruang untuk membuat tolakan pawn C kat sini. Kita ada hitam memilih untuk membuat castling 0-0 dan seterusnya C3 dimainkan oleh putih. Seterusnya F6 sudah semestinya untuk membuka ruang rook, cuba untuk mengambil alih kawalan file F kat situ. Namun kat sini Wesley So tak endahkan F6 tu, dia terus gerakkan bishopnya pergi ke D3. Kita ada A5 kat sini dengan idea untuk mengeluarkan bishop ni. Kalau siapa-siapa kat sini ada yang main French defense, biasanya pemain yang memainkan opening French defense ni, dia orang akan ada satu kesusahan untuk mengeluarkan bishop tapak putih. Memang biasanya bishop ni susah nak keluar. So kat sini dengan idea untuk tolak pawn A5 ni, sebenarnya GM Michael nak keluarkan bishop dia pergi kat sini dan cuba untuk tukar bishop dekat D3 ni lah. Itu idea dia. Baik, tapi kat sini terus Wesley So membuat castling 0-0 dan bishop E6 dimainkan macam saya cerita. Barulah Wesley makan pawn E, makan pawn F6. Dan kat sini kesalahan pertama telah dibuat oleh Michael. Dia patutnya memakan pawn di F6 ni dengan menggunakan Knight. Knight makan F6 adalah satu move yang okey, yang bagus. Sebabnya Knight ni boleh cuba untuk defend pawn di H7. Tak ada masalah main macam ni. Tetapi selepas pawn E makan pawn F6, kat sini Michael pilih untuk makan dengan Queen. Queen makan pawn F6. Dan ini memberi masalah kepada hitam. Sebab Wesley So menyambung serangan dia dengan Knight masuk ke G5 kat sini dengan idea untuk makan pawn H7. Sememangnya kat sini H6 tak boleh dimainkan lah, sebab Knight akan masuk juga dekat H7 dan kita dapat tengok ada fork kat situ. So selepas Knight G5, G6 terpaksa dimainkan oleh hitam. Kita dapat tengok dah sedikit rosak dah dia punya kubu king dia tu. Baik, lepas itu Wesley So sambung dengan meletakkan Knight dia yang satu lagi tu pergi dekat E3 dengan idea nak datang masuk pergi ke G4, serang pula Queen kat situ. So
kali ini hitam pun terpaksa pula mainkan pawn H5 pula, tak bagi knight main. Tengok, ini adalah satu struktur pawn yang memang semua pemain catur tak nak lah. Tak bagus, sangat-sangat rosak kat situ. Okey, permainan diteruskan dengan rook A pergi ke E1. Kita ada bishop makan bishop D3, queen makan bishop D3, pawn C makan pawn D4, dan seterusnya kat sini kat sini Wesley So membuat satu gerakan yang bagus. Okey, ini sebenarnya merupakan gerakan level tinggi, tapi korang boleh cuba pause video ni dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Okey, ini merupakan satu sacrifice yang cantik yang telah dibuat oleh budak berumur 13 tahun pada masa tersebut dengan knight makan pawn E6, membuat sacrifice knight kat sini. Kenapa? Why? Mari kita tengok Kalau korang tengok dekat gambar rajah dekat dalam game ni, kita dapat tengok dua-dua knight ni hanging, tergantung, boleh dimakan oleh hitam. Kita cuba tengok dulu, kalau pawn D makan knight di E3 tu, apa yang jadi ialah knight akan boleh makan rook di F8, dan kalau knight makan balik knight F8 tu, queen akan boleh makan pawn D5, dan kita dapat tengok queen tu membuat check dan hitam akan kehilangan rook dekat A8. Manakala kalaulah selepas knight makan rook F8 tu, kalau king pula yang makan knight F8 tu, F5 boleh dimainkan kat sini. Cuba untuk membuka ruang rook, membuat apa orang kata ni, pin ke arah queen dan juga king kat situ. So kalau G5 dimainkan kat sini, queen pula boleh makan pawn D5, merancang untuk makan rook di A8, dan kalau queen cuba defend pergi ke C6, queen boleh masuk ke E6, dan kita dapat tengok mungkin lepas ni rook boleh makan pawn D3, ataupun tolakan boleh dibuat, queen boleh cuba untuk serang king. Ada benda yang sangat bahaya ke arah king hitam kat sini. Memang ini adalah kemenangan untuk putih lah. Okey, baik, sebab itulah kita kembali ke sini sebab itulah kat sini hitam tak makan knight ni, tapi dia terima sacrifice tadi. Hitam gerakkan queen makan knight di E6. Sekali lagi Wesley So membuat satu gerakan bagus kat sini dengan knight makan pawn di D5. Sekali lagi membuat sacrifice knight. Memang Wesley So ni tak suka knight rupanya Dia memang tak suka kuda, bagi je kuda, bagi dia sedekah daging kuda. Baik, kita tengok, kalaulah queen tu terima sacrifice kali ni, queen makan knight di D5, ini menempah maut namanya, sebab queen boleh makan pawn G6 check, memaksa king lari ke H8, dan selepas rook masuk ke E7 ada ancaman untuk queen checkmate dekat G7 dan H7, dan memang hitam tak ada defend lah. Ini adalah sangat bahaya. Sebab itulah selepas knight makan pawn tadi tu di D5 tu, queen telah pergi ke F7 kat sini, diikuti dengan rook pergi ke E7 serang queen. Dan kalau kita tengok sekali lagi lah, of course kalau queen makan knight di D5 tu, benda yang sama je boleh berlaku. Queen boleh makan pawn G6, paksa king pergi ke H8, dan kita dapat tengok ada checkmate di H7. Baik, kita kembali ke sini So sebab itulah selepas rook pergi serang queen dekat E7, queen lari ke F5, Wesley So gerakkan dia punya queen makan pawn di D4 dengan mengancam untuk masuk G7 membuat checkmate. Hitam ataupun Michael cuba defend dengan knight pergi ke F6. Kita ada rook E5 menyerang queen, queen lari ke D7, queen ke D3, cuba untuk makan pawn di G6, dan kita ada pertukaran knight kat sini. Knight makan knight D5. Namun Wesley So tak kisah pun pasal knight D5 ni, dia terus queen pergi makan pawn G6 check. Kita ada queen defend queen pergi ke G7, queen E6 check, queen F7, queen H6 dengan idea untuk bawa rook pergi ke G5, membuat sesuatu yang bahaya dekat king tu. Jadi queen F6 dimainkan dekat sini. Kita ada rook G5 check, memaksa king pergi keluar lari ke F7, queen H7 check, king E8, dan barulah kat sini Wesley So rook makan knight di D5. Dan dalam posisi ini Michael Prusikin yang bermain sebagai hitam telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Kenapa Kalau korang tengok kat sini, memanglah Wesley So telah kehilangan satu knight, tapi dia telah mendapat beberapa pawn bersama dengan attack yang sangat kuat. Kalau korang tengok, king ni memang sangat kesian kat tengah ni rook boleh cuba untuk pergi ke E1, queen pula dan juga rook pula dah mengawal
rank dan juga file kat sini. Memang sangat lemah skin tu, memang hitam dah tak boleh nak buat apa-apa, dia dah tersepit kat situ. Sebab tu dia terus resign dan menyerah kalah. Inilah satu game yang saya rasa antara game cantik lah yang telah dimainkan oleh Wesley So masa dia muda dulu, masa dia masih kanak-kanak. Tengok dia tak gentar pun lawan seorang GM yang rating lebih tinggi daripada dia, dan dia pula mainkan satu game yang cantik lah. Siap buat sacrifice, bukan satu, bukan dua, banyak kali dia buat sacrifice. Dan tak hairan lah kenapa dia berjaya menjadi seorang GM yang antara GM top pada hari ini. Okey, itu saja untuk game kali inilah. Saya pun nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua pencatur-pencatur Muslim di dunia ini. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Silakan like dan subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.